Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-411 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini sedikit sebanyak memberikan kepada kita penghayatan tentang Al-Quran, pengajaran dan ibrah daripada Al-Quran, dan moga-moga kita boleh bawa dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen. Ada Ninda Anis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamilah Ihsan, Siha Cika, Zahara Cik Ros, Norazia Mukhtar, Muhammad Nizam Rahadi, Zaliha Kamaruddin, Faridah Ismail, Arif Taib, Salina Muhammad Noor, Kati Khairuddin, Rani Idris, Marwani Ahmad, Rahila Junid, Simah Hussein, Laila Omar, Zahara Alias, Zuraida Siddiq, Rin Khairil, Syamsiah Salih, Hafizah Hassan, Safia Sapian, Rozana Aziz, kemudian An Amir, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Apa kata seperti biasa, kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama dikurniakan oleh Allah kepada sahabat-sahabat semua. Kita dah tiba pada 5 ayat yang terakhir daripada surah Al-An'am, yang mana kita telah baca, kita telah satu persatu ayat kita telah lihat. Kita pun tak sangka kita boleh habis surah ini, Masya Allah. Namun apabila kita cuba buat setiap hari, walaupun kebelakangan ini ada beberapa hari yang saya ada urusan, yang saya tak sempat untuk lakukan, tapi Alhamdulillah kita tinggal lagi 5 ayat sahaja untuk mengkhatamkan surah yang ke-6, surah Al-An'am. Maka kita hari ini berada pada muka surat 150, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 161. Mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 150, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 161. Maka pada 5 ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala tutupkan surah ini dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan. Jami'ah liwujuhil khair. Benda-benda yang kalau kita jaga, yang kalau kita pelihara, boleh membawa kepada kebaikan, bahkan kebaikan yang banyak. Maka ini bersesuaian dengan ayat ini, kerana ayat ini turun pada permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka, di mana banyak penentangan daripada kaum Quraisy Mekah, banyak pada waktu itu penolakan daripada orang-orang Arab jahiliyah,
Maka Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berulang kali terang berkenaan tentang keesaannya, apabila Allah dah terang berulang kali tentang pada waktu itu penyembahan berhala dan sebagainya adalah suatu perkara yang pada waktu itu tidak boleh diterima oleh akal, apatah lagi ianya bukanlah perintah daripada Tuhan. Maka Allah pada waktu ini menutup surah ini dengan 5 ayat yang menerangkan tentang asbab-asbab kebaikan. Bila dijaga perkara ini, mudah manusia itu untuk melakukan kebaikan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-161, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nak katakan kepada siapa? Sebahagian para ulama tafsir menyebut kembali kepada orang-orang yang Allah sebut pada ayat 159. Katakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang memecah belahkan agama mereka, membinasakan agama mereka, merosakkan agama mereka. Siapakah orang yang merosakkan agama dia? Iaitu orang yang bertuhankan, berkiblatkan nafsu dia. Sama ada daripada kalangan ahli kitab, ataupun daripada kalangan penyembah berhala, ataupun daripada golongan yang memilih untuk berpegang kepada ajaran yang sesat. Semua manusia yang pada waktu itu menyembah selain daripada Allah, menyekutukan Allah, Qul, katakanlah kepada mereka. Lalu Qul terjemahannya katakanlah kamu. Siapakah kamu ini? Baginda Nabi SAW. Allah perintahkan Nabi untuk berkata kepada siapa? Untuk sampaikan kepada siapa? Kata para ulama tafsir, kembali kepada ayat 159. Orang-orang yang merosakkan agama mereka, memecah belahkan agama mereka dengan bertuhan dan berkiblatkan kepada nafsu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Apakah yang patut baginda Nabi SAW ucapkan, sampaikan? Iaitu yang pertama, inna, sesungguhnya, ni aku. Innani, sesungguhnya aku. Hadani, hada, telah memberi petunjuk, ni kepadaku. Rabbi, Tuhanku. Lalu innani hadani rabbi, sesungguhnya telah memberi petunjuk kepadaku Tuhanku. Lalu daripada sini kita nampak, kata para ulama tafsir, antara asbab yang boleh membawa manusia itu kepada kebaikan adalah petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka antara perkara yang boleh menjadikan manusia itu melakukan kebaikan adalah yang pertama, petunjuk daripada Allah. Tapi bagaimana kita nak dapat petunjuk daripada Allah? Kita mesti tunjukkan yang kita sedang mencari petunjuk tersebut. Kita mesti zahirkan yang kita sedang mencari petunjuk tersebut. Dan apabila Allah berikan petunjuk, kita kena zahirkan rasa bersyukur. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ada disebutkan sepotong ayat firman Allah yang kita akan baca nanti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, zat yang hadani, telah memberikan kepada petunjuk. Alhamdulillahillazi hadana lihadha, yang telah memberikan kepada petunjuk untuk melakukan amalan ini. Lalu bila kita dapat melakukan sesuatu amalan, kita zahirkan rasa bersyukur. Kerana petunjuk itu datang daripada siapa? Hadani Rabbi. Petunjuk itu datang daripada Allah. Lalu untuk kita dapatkan petunjuk daripada Allah, kita kena zahirkan, kita kena tunjukkan, kita pada waktu itu kena zahirkan yang kita memerlukan petunjuk Allah. Kita sedang mencari petunjuk Allah. Kita menginginkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka antara perkara yang boleh menjadikan manusia itu melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, apabila dia ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul wahai Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang yang membinasa dan merosakkan agama mereka, hadani, telah memberi petunjuk kepadaku. Siapa? Rabbi, Tuhanku." Maka yang pertama tadi kita nampak antara perkara yang boleh menjadikan manusia itu mudah melakukan kebaikan adalah petunjuk. Dan yang kedua, pengajaran yang kedua, petunjuk itu daripada siapa? Rabbi, adalah daripada Allah. Daripada Rabbi, Tuhanku. Maka untuk kita mendapat petunjuk daripada Allah, kita kena zahirkan yang kita nakkan petunjuk. Kita kena zahirkan sifat hamba. Sebab itulah dalam doa yang kita baca pada setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah adalah kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Tetapi sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, apa yang kita buat pengakuan? Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami memperhambakan diri. Lalu kena ingat, petunjuk itu hanya daripada Allah. Itu pengajaran yang kedua. Pada perkataan Rabb, petunjuk itu hanya daripada Allah. Maka kita kena tunjukkan sifat sebagai hamba Allah. Petunjuk itu hanya daripada Rabbi, daripada Tuhan. Maka kita kena tunjukkan sifat hamba tersebut. Kena tunjukkan, zahirkan yang kita memang benar-benar nakkan petunjuk tersebut. Maka ini pengajaran yang kedua. Lalu Allah memerintahkan baginda Nabi SAW untuk pada waktu itu berkata, "Innani, sesungguhnya aku, hadani, telah memberi petunjuk kepadaku, Rabbi, Tuhanku." Petunjuk kepada apa? Ila, kepada sirat, jalan, mustaqim, jalan yang lurus. Apakah itu jalan yang lurus? Maka Allah terangkan, jalan yang lurus itu adalah dina, adalah agama. Lalu, apakah itu jalan yang lurus? Dina, itu adalah agama. Maka di sini datangnya pengajaran yang ketiga, bahawa bila kita sebut dalam surah Al-Fatihah juga, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang lurus. Apakah itu jalan yang lurus? Hendaklah kita berpegang kepada agama Allah, kepada ajaran baginda Rasulullah, kepada perintah Allah, kena meninggalkan larangan Allah, kerana ajaran yang lurus itu adalah dina, adalah agama. Lalu sebab itu penerangan untuk siratim mustaqim, jalan yang lurus itu adalah hendaklah berpegang kepada agama. Maka tak boleh pada waktu itu seseorang yang dia nak berjalan pada jalan yang lurus tetapi dia tolak agama. Agama, apakah maksud agama? Perintah Allah, larangan Allah, seperti yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapat jalan yang lurus ila siratim mustaqim, pada waktu itu kita mesti benar-benar ikut berpegang kepada dina, berpegang kepada agama. Maka ini adalah pengajaran yang ketiga. Jalan yang lurus itu adalah dina, adalah agama. Dan agama itu apakah sifatnya? Firman Allah, qiyamah, agama yang pada waktu itu benar. Qiyamah diterjemahkan sebagai benar. Qiyamah diterjemahkan sebagai thabita, sebagai kukuh. Agama yang kukuh, yang tidak boleh diubah oleh apa-apa. Agama yang benar, yang pada waktu itu orang yang benar-benar berpegang kepadanya tidak boleh disesatkan oleh sesiapa. Maka ini pengajaran yang ketiga. Bagaimanakah kita nak sentiasa berada pada siratim mustaqim, jalan yang lurus? Bagaimana? Kita kena benar-benar menjadi orang yang berpegang kepada dina, berpegang kepada agama. Yang mana sifat agama itu adalah qiyamah, adalah benar, adalah lurus. Pada waktu itu adalah kukuh. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk kita mendapatkan jalan yang lurus, kita tak boleh tinggalkan agama. Untuk kita berada di atas jalan yang lurus, kita tidak boleh tinggalkan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaklumkan kepada orang Quraisy Mekah, kepada orang-orang ahlul kitab, bahawa sebenarnya inilah agama yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim sebelum dipesongkan oleh masyarakat Arab.
dan bukanlah seperti yang didakwa oleh ahli kitab bahawa mereka berada pada agama Nabi Ibrahim. Maka apakah agama yang dibawa oleh Nabi SAW? Millata, agama Ibrahim, Nabi Ibrahim, Hanifa, iaitu agama yang lurus. Lalu inilah sebenarnya ajaran Nabi Ibrahim. Apakah itu ajaran Nabi Ibrahim? Adalah seperti yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kenapakah di sini dibawa tentang millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim? Kerana orang-orang Yahudi mendakwa mereka yang benar mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Orang-orang Nasrani pun sama mendakwa mereka benar pada waktu itu mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrik pun pada waktu itu mendakwa bahawa mereka benar mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah pun kita, dalam surah Ali Imran pun kita baca bagaimana Allah dah menafikan ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula Nasrani. Bahkan baginda adalah seorang yang hanif, berada pada agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah baginda Nabi Ibrahim itu daripada kalangan orang musyrik. Kerana semua agama-agama ini, kepercayaan ini mendakwa mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Maka Allah terangkan siapakah yang benar-benar berada di atas ajaran Nabi Ibrahim. Itulah baginda Nabi SAW. Millata Ibrahim Hanifa, ajaran Nabi Ibrahim yang pada waktu itu adalah ajaran Hanif, ajaran yang lurus. Maka daripada sini kita nampak Allah menerangkan jalan yang lurus itu adalah jalan agama. Dan agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah bersinambung daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Lalu orang yang benar-benar berpegang kepada agama ini, apakah sifat mereka? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma, dan tidaklah, kana, iaitu dia di sini maksudnya adalah Nabi Ibrahim. Wa ma kana, dan tidaklah dia, dalam kurungan baginda Nabi Ibrahim, minal musyrikin, daripada kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka daripada sini pengajaran apabila Nabi Ibrahim bukan daripada kalangan orang yang menyekutukan Allah. Pengajaran yang keempat yang kita boleh belajar adalah orang yang benar-benar berpegang kepada agama, pada waktu itu dia tidak akan menyekutukan Allah. Bahkan menyekutukan Allah adalah dosa yang kalau seseorang itu meninggal dengan itu, dengan dosa menyekutukan Allah, Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut. Maka sebab itulah orang yang benar-benar berpegang kepada agama, dia kena pada waktu itu berhati-hati daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebut, wa ma kana minal musyrikin. Kenapakah di-highlightkan tentang Nabi Ibrahim? Sebab ketika mana ayat ini turun, penduduk Mekah mereka mendakwa dan mereka menyangka yang mereka berada di atas ajaran Nabi Ibrahim. Sebab mereka daripada anak cucu keturunan Nabi Ibrahim. Lalu mereka mendakwa mereka daripada kalangan dan mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Maka Allah tegaskan tidak. Ini bukan ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab baginda Nabi Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, baginda pada waktu itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengajaran yang keempat adalah orang yang pada waktu itu berpegang kepada agama, dia tidak akan menyekutukan Allah. Apakah kadangkala keadaan yang seseorang itu tanpa sedar dia menyekutukan Allah, ataupun dipanggil syirkul khafi, syirik yang tersembunyi? Itulah apabila amalan-amalan dia lakukan bukan kerana Allah. Sebab itulah pada ayat 162 Allah perintahkan baginda Nabi SAW pada waktu itu untuk memberi peringatan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna, sesungguhnya, salati, salatku, wa nusuki, ibadahku. Nusuk ada dua makna, diterjemahkan sebagai ibadah dan diterjemahkan juga kadangkala sebagai haji. Lalu sesungguhnya salatku dan ibadahku, ataupun sesungguhnya salatku dan hajiku, dua-dua boleh. Di sini kita terjemahkan umum sebagai ibadah.
Qul, lalu kenapa dibawakan ayat ini? Untuk menerangkan tentang sifat orang yang tidak menyekutukan Allah. Antara sifat-sifat orang yang tidak menyekutukan Allah adalah dia akan pada waktu itu menjaga dengan sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, amalan-amalan yang aku lakukan ketika mana aku hidup, wa mamati, dan amalan-amalan yang aku lakukan saat kematianku. Semua ini adalah lillah, hanyalah untuk Allah. Lalu ini pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat, bahawa kadangkala kita pada waktu itu, kita tidak menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, dengan menyembah sesuatu yang zahir. Tetapi yang mana kita boleh belajar daripada ayat 162 ini, bagaimana Allah tegaskan bahawa seluruh amalan, seluruh kehidupan, dan ketika mana saat kematian, semua ini mestilah dibuat untuk lillah, untuk Allah. Dan di sinilah dalam hadis baginda Nabi SAW terangkan bahawa pada waktu itu riak, melakukan amalan untuk orang lain, untuk manusia, pada waktu itu termasuk dalam asyirkul khafi, menyekutukan Allah secara sembunyi. Dan ianya sangat halus, sangat sembunyi, sehingga banyak daripada manusia yang ada ilmu sekalipun terlepas pandang. Lalu sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, kita tak perlu nak sebut orang lain. Kita tak perlu pada waktu itu nak komen tentang orang lain. Sebab orang lain pun kita tak tahu hatinya bagaimana. Kadang-kala bila kata, begitu kena buat kerana Allah. Habis tu orang tu macam mana? Orang ni macam mana? Jangan sibuk untuk kita sebut tentang orang lain. Kerana orang lain punya niat, hanya Allah yang tahu. Kita punya niat, itu adalah tanggungjawab kita. Lalu sebab itu kita nak pastikan amalan kita. Sebab itu pada ayat ini pun, Allah menyuruh baginda Nabi SAW menyebut, salati, salat aku. Bukan solat orang lain. Aku nak pastikan solat aku. Wa nusuki, ibadah aku. Bukannya ibadah fulan bin fulan. Macam mana ibadah dia? Adakah dia buat kerana Allah ataupun menunjuk? Kenapa kita nak sibuk berkenaan tentang orang lain? Kita pun tak tahu niat dia apa. Kenapa kita nak menghukum apakah niat dia? Maka di sini kita belajar yang kelima tadi adalah buat kerana Allah. Yang keenam pengajarannya adalah pada perkataan semua ya yang menunjukkan kepada aku, salati, salat aku, wa nusuki, ibadah aku, wa mahyaya, kehidupan aku, wa mamati, hidupku. Mengajar kepada kita pengajaran yang keenam, telik amalan kita, bukan amalan orang lain. Tengok amalan kita, bukan amalan orang lain. Bercakap pada waktu itu muhasabah tentang amalan kita, bukan muhasabah tentang amalan orang lain. Tegur amalan kita, bukannya sibuk nak menegur amalan orang lain. Sama ada dia buat kerana Allah, ataupun pada waktu itu dia nak menunjuk, ataupun pada waktu itu apa? Itu biarlah antara dia dengan Allah. Lalu belajar daripada perkataan salati, solat aku. Tak cukup sekadar solat. Wa nusuki, yang kedua, ibadahku, semuanya aku. Wa mahyaya, kehidupanku, maksudnya seluruh amalan waktu aku hidup. Wa mamati, dan amalan ketika mana aku mati. Semuanya kembali kepada kita. Allah tak suruh untuk kita nilai amalan orang lain. Hari ini kita hidup pada zaman semua orang dia suka untuk menilai amalan orang lain. Itu yang menjadi viral. Itu yang pada waktu itu menjadi buah cakap. Itu yang pada waktu itu menjadikan tajuk perbincangan. Sibuk tentang amalan sendiri. Tapi bila cerita tentang amalan sendiri, manusia tak nak cakap. Bila cerita tentang amalan sendiri, manusia tak nak muhasabah. Maka inilah pengajaran yang keenam yang kita boleh belajar daripada semua ya yang berada pada hujung salati, pada hujung nusuki, pada hujung wa mahyaya, pada hujung wa mamati, yang mana semua ini pada waktu itu menunjukkan kepada kita. Lalu tilik amalan kita, perhatikan amalan kita, nilai amalan kita, muhasabah amalan kita, bukannya pada waktu itu untuk orang lain.
selain daripada kita nak jaga amalan kita daripada pada waktu itu syirik yang tersembunyi, iaitu buat bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapakah kita kena buat untuk Allah? Kerana Allah itu adalah Rabbil Alamin, adalah Tuhan semesta alam. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Maka kita nak buat untuk Allah. Kenapa kita nak buat untuk manusia? Manusia tak memiliki apa-apa. Kenapa kita nak buat untuk fulan bin fulan? Tak ada apa-apa manfaat bila kita gembirakan manusia. Maksudnya bila kita buat kerana manusia. Tetapi apabila kita buat kerana Allah, maka Allah itu adalah Rabbil Alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Maka bila kita redakan Allah, maka semesta alam pada waktu itu akan reda dengan kita. Apabila kita jaga Allah, maka pada waktu itu semua makhluk-makhluk akan pada waktu itu menerima kita. Maka sebab itulah buatlah semua ini lillah, hanya kerana Allah yang merupakan Tuhan semesta alam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita buat kerana Allah, maka pada waktu itu tidak boleh menyekutukan Allah. Lalu walaupun perkataan tidak menyekutukan Allah dah datang pada ayat 161, Allah ulang lagi sekali pada ayat 163, la syarikalah. La, langsung tiada. Syarika, penyekutuan ataupun sekutu, lah untuk Allah. Allah itu langsung tidak ada sekutu baginya. Maka kenapa kita nak buat untuk makhluk? Kenapa kita nak buat untuk manusia? Kenapa kita nak buat untuk fulan bin fulan? Kenapa kita nak buat untuk pangkat? Kenapa kita nak buat untuk kemasyhuran? Kenapa kita nak buat untuk kewangan? Kenapa? Apa pun. Kenapa? La syarikalah. Tidak ada yang sekutu dengan Allah. Lalu sepatutnya kita kena buat untuk Allah, maka akhirnya yang lain akan datang. Tetapi janganlah pada waktu itu kita buat untuk selain daripada Allah, kerana tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini mengajar kepada kita tentang ikhlas. Bagaimana dua kali Allah menegaskan perkataan musyrik pada waktu itu tidak menyekutukan Allah pada ayat 161 dan 163. Di sini pengajaran yang ketujuh kita belajar pentingnya pada waktu itu untuk kita ikhlaskan amalan kerana Allah. Walaupun ianya bukan senang, ianya sukar, ianya pada waktu itu perlukan usaha yang berterusan, tapi pengajarannya adalah jangan berhenti. Pengajarannya adalah jangan berhenti. Dan daripada ayat 161 dan juga pada ayat 163, antara rahsia yang kita boleh belajar bagaimana kita nak ikhlaskan amalan seperti mana yang ada pada ayat tengah-tengah ayat 162, lillahi rabbil alamin. Di sini adanya rahsia, kata para ulama, bagaimanakah kita nak buat amalan lillahi rabbil alamin? Sebab itu kita belajar daripada ayat sebelum ayat 162 adanya perkataan wama kana minal musyrikin. Kita belajar daripada ayat selepas lillahi rabbil alamin ayat 163 adanya la syarikalah. Maka apakah maksud sebelum dan selepas? Maka kata para ulama, antara pengajaran yang kita boleh ambil ketika mana kita nak buat amalan, kita nak cek amalan kita itu kita buat untuk siapa? Bila? Sebelum kita buat. Sebelum kita buat, aku buat amalan ni untuk siapa? Untuk Allah. Alhamdulillah. Teruskan. Bila dah habis buat pun, jaga. Aku buat amalan ni untuk siapa? Bukan untuk menyekutukan Allah. Aku buat ini untuk Allah. Lalu daripada rahsia adanya dua kali pada sebelum daripada ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebelum itu dah datang dah wa ma kana minal musyrikin. Baginda Nabi Ibrahim bukannya orang-orang yang menyekutukan Allah. Selepas itu datang lagi la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Pengajarannya adalah seperti mana diulang dua kali sebelum ayat lillahi rabbil alamin dan selepas ayat lillahi rabbil alamin. Pengajarannya adalah untuk kita menjaga niat kita, ikhlas kita adalah kita jaga niat sebelum buat
dan kita jaga juga niat selepas buat. Kena jaga dua-dua. Bukanlah sebelum je, lepas pada waktu itu kita tak jaga. Tetapi kita nak cek, sebelum buat, aku buat kerana Allah. Teruskan. Kalaulah buat kerana makhluk, kita perbetulkan. Dan selepas dah habis beramal pun kita cek lagi. Aku buat kerana Allah, bersyukur. Kalaulah, aku buat tadi kerana manusia, maka pada waktu itu bertaubat. Maka daripada sini, pengajaran yang kita belajar daripada perkataan Lillahi Rabbil Alamin yang ada di tengah-tengah ayat 162, di antara wa ma kana minal musyrikin, sebelum dia la syarikalah, pada penghujung dia, pengajaran dia adalah kita nak sentiasa cek akan amalan kita, sentiasa cek niat kita sebelum buat dan selepas buat. Kerana syaitan tak pernah putus asa. Syaitan bila dia gagal nak rosakkan niat kita sebelum buat, dia akan usaha untuk rosakkan lepas buat. Sebab itu banyak orang yang mana selepas buat amalan, dia rosakkan amalan dia. Antara ada yang kita dah baca dalam surah Al-Baqarah pada permulaan juz yang ketiga. Padahal amalan tu dah buat. Maka Al-Quran sebutkan orang yang mengungkit amalan dia. Habis amalan dia. Dia pada waktu itu mengungkit. Bila dia ungkit balik, kau ingat tak dulu 10 tahun dahulu, aku pernah tolong kau. Lalu dia ungkit balik amalan 10 tahun dulu. Syaitan berjaya. Kerana pada waktu itu bila dia ungkit, menunjukkan pada waktu itu dia buat bukan kerana Allah sepenuhnya. Ada tujuan yang tertentu, ada matlamat yang tertentu, ada pada waktu itu sebab-sebab yang tertentu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu syaitan tak pernah rehat. Dia tak pernah putus asa. Bila dia tak berjaya merosakkan amalan manusia pada awal, dia akan buat sampailah akhir. Dan akhir itu sampai bila? Sampailah kita meninggal dunia. Dia akan cuba berterusan untuk merosakkan amalan manusia. Lalu ini antara pengajaran yang kita boleh dapat. InsyaAllah ayat 163 kita akan sambung esok insyaAllah. Kerana masa telah habis. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan selama 30 minit yang kita buat dalam Hayati Quran. Walaupun satu ayat yang kita dapat, tetapi yang pentingnya adalah kita boleh amalkan dan kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama bersama, ini adalah program yang kita buat setiap hari jam 8.30 dan jam 6 petang kita ada program Hamba Ilahi. Kepada yang kali pertama join, jemput juga bersama dalam Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kalaulah sahabat-sahabat rasa dapat belajar sesuatu, ada manfaat, maka sebarkanlah. Sharekan, kongsikan. Janganlah terhenti sampai kepada kita sahaja. Saya nak ajar saya nak buat perkongsian untuk satu Malaysia, satu dunia. Saya tak mampu. Saya hanya mampu buat, dan sahabat-sahabatlah yang bantu share, yang bantu untuk kongsikan. Moga-moga saya beroleh manfaat dan setiap daripada kita beroleh manfaat insya-Allah. Apa yang baik semestinya daripada Allah Jalla wa Ala, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Di sana kita buat perkongsian hampir setiap malam, perkongsian sirah dan kisah para sahabat insya-Allah. Terima kasih semua.